Okey, yang berbahagia Timbalan Dekan Akademik Perubatan, Akademik Sains Kesihatan dan Ewan Pelajar, penyelaras program, wakil pelajar dan pelajar-pelajar asasi pertanian UPM. Okay, pertama sekali on behalf of faculty, kita minta maaf lah sebab bagi short notice untuk buat sesi suai kenal ataupun memperkenalkan program yang ada di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ni. Okay, kita akan mulakan pagi ni dengan sesi penerangan program apa yang ada di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Semoga dengan penerangan ni sedikit sebanyak membantu pelajar-pelajar ASPA untuk memilih program yang ada. Ataupun kalau lepas dengar penerangan ni rasa macam tak sesuai pula nak pergi nak mohon program di Fakulti Perubatan, mungkin sesuai di fakulti lain ke, kan? Tak apa, lepas mula kita akan ada sesi penerangan oleh Timbalan Dekan. Selepas tu kita akan ada sesi Q&A. Kalau tak cukup sesi Q&A tu, pelajar-pelajar juga boleh email ke fakulti lah untuk penerangan lanjut. Okey, dengan tidak melengahkan masa, saya jemput Timbalan Dekan Sains Kesihatan, Profesor Madya Dr. Barakatunnisa untuk menyampaikan sesi penerangan. Okey, terima kasih Encik Khairi. Ya, Encik Khairi adalah penolong pendaftar akademik untuk program perubatan. Ya, okey. Pegawai saya pun ada. Saya mengucapkan selamat datang, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua para pelajar. Ya, mungkin juga bakal pelajar-pelajar FPSK kelak. Bersama saya ada maafkan saya kalau saya tak boleh nampak, dia banyak sangat page. Kita ada 114 partisipan dan mungkin juga ada yang ya. Khairi minta tolong enter kan, ramai yang nak masuk ya. Kita ada juga FB Live dan sekiranya ada kawan-kawan yang tak sempat nak mendengar tentang penerangan ini, para pelajar masih boleh berkongsi dengan rakan-rakan kelak ya, share button, visit our BHAP FPSK ya, website FB. Okey. So saya tidak keseorangan, bersama saya ada ramai penyelaras akademik untuk program berkaitan dan saya juga perasan ada ketua-ketua jabatan ya yang bersama-sama dengan saya. Saya meraihkan semua yang hadir, terutama sekali pelajar-pelajar ASPA. Okey, izinkan saya untuk kongsikan slide. Okey. Semua ada handphone juga di tangan masing-masing ya. Kita akan buat sedikit play. Saya faham ni Ramadan. Okey, yang mengantuk terlepas sahur, bangun sahur, tidur balik So, okey. Jadi tujuan kita bertemu pada hari ini adalah untuk sesi para pelajar bakal para pelajar UPM, I mean like untuk bachelor program, terutama untuk mengenali Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan di UPM. Okey, sebelum kita meneruskan pembentangan ni, saya nak para pelajar terutamanya, poll everywhere ni sangat sikit dia punya location sebab it's a free one. Jadi saya meraihkan ASPA sahaja kalau boleh, Asperian ya. So you go to poll EV, mesti yang dah biasa main ni ya. And then bila dia minta username nanti, masukkan nama saya, Barakatunis ya. Barakatunis 537 dan tekan join. Kita akan enjoy ataupun kita akan cuba survey beberapa soalan ya. Okay. Dah boleh dapat? Maybe someone can tell me if already. Berapa orang ni? 116. Ada siapa ni? Okay Afif, minta tolong mute your ni mic. Okay So saya percaya boleh dah ya? Okay. Right, so my first question. How would you describe your feeling today? To know further about FPSK, about our faculty. Yeah. Okay. So go to Paul EV yang mana baru masuk tadi, paulev.com. Bila ditanya username, masukkan Barakatunis 537. Yeah. Okay. Can I have a response, please? I'm sure you have a lot of aim. Curious. Cool. Lagi?
I know your feeling. We all of us here, semua pernah merasa menjadi matriculation student. Saya bukan dari Asper, tapi some of it ada. Asperian pun ada. Confused. Betul? Any more? Please, come on. Excited. Cool. Tiga je baru ni. Come on. Banyak lagi. Perjalanan slide kita ni panjang lagi. So saya ulang. Go to paulev.com. You can respond by including my username and you will see the platform. The soal. And my first question is for you to describe your feeling today. And to know further about FPSK in general. Ada lagi? So generally, curious, confused, excited. We know that you are asked untuk isikan pemilihan ke UPM kan, and tomorrow is the deadline. Okay. Right. So if no more answer, then let's us proceed. Okay. So if you want, right. Belum panas lagi Okay, maybe saya kenalkan dulu FPSK. Ditubuhkan pada 1 Ogos 1996. Dah lahir ke adik-adik? Bermula dengan percantuman di antara, kita mulakan dengan Jabatan Sains Bioperubatan. Dikenali Jabatan Sains Bioperubatan dan Fakulti Veterina dan Sains Peternakan dan Jabatan Pemakanan dan Kesihatan Komuniti under Fakulti Ekologi Manusia. So dia adalah gabungan dua jabatan ini daripada dua fakulti berbeza. Kita mula di near to di sinilah pada tahun 1996 hingga 2006 dekat dengan kita panggil flat ikan tu kan. Kemudian kita berpindah ke kompleks baru yang telah dibangunkan bersebelahan dengan Hospital Seredang. Now di belakang kami ni ada Hospital Pengajar UPM. Okay. Ini adalah barisan pengurusan fakulti. Our Timbalan Dekan, Profesor Dr. Zamri Sekawi. So kita banyak menerima email kepada Prof. Zamri, dean@upm.edu.my, dean@medic.upm.my, boleh pergi ke website kami. Dan di dalam Fakulti Perubatan Sains Kesihatan, kita mempunyai dua Timbalan Dekan Akademik, iaitu Timbalan Dekan Akademik Perubatan, Profesor Madya Dr. Nurul Hafizah Muhtaruddin, dan Timbalan Dekan Akademik Sains Kesihatan dan Hal Ehwal Pelajar, iaitu saya, Dr. Nisa. So kami berdua menjaga portfolio akademik, namun untuk program akademik perubatan ada seorang dan sains kesihatan di bawah saya nanti akan saya terangkan ada lagi 5 program. Di samping Timbalan Dekan Akademik, kita juga ada Timbalan Dekan Siswazah, Jaringan Industri dan Masyarakat, yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Nazrul Hakim Abdullah, dan juga Timbalan Dekan Penyelidikan Antarabangsa, iaitu Profesor Dr. Rukman Ahmad. Tapi berkaitan dengan prasiswazah, biasanya saya dan juga Prof. Nur Hafizah lah yang akan mengambil merupakan portfolio kami. Kita juga ada Timbalan Pendaftar Kanan, iaitu bos kepada Cik Khairi, nanti Puan Suryani yang menjaga hal ehwal akademik sains kesihatan, iaitu Cik Abdullah Arsyad. So bila anda berada di fakulti, inilah orang-orang utama yang meneraju fakulti dari segi pentadbiran dan pengurusan. Di bawah pengurusan kita ada semua ketua jabatan untuk banyak jabatan 23 Cik Khairi, banyak daripada 17 kita berkembang ke 23. So Jabatan Pemakanan, Dietetik, Sains Bioperubatan, Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan, Kejururawatan, ini adalah program-program jabatan-jabatan yang menghasilkan program sains kesihatan. Dan yang ke bawah ni adalah sebab undergraduate program untuk perubatan ada satu, tetapi kerana ada subspeciality dalam program perubatan, kita boleh lihat banyak jabatan. Dan jabatan-jabatan ini juga akan berada di HPUPM secara amnya. Hospital Pengajar UPM. Okay, what do you want to know specifically about
FPSK. Mungkin jadi my team dekat sini dah boleh tahu dah apa yang you all nak tanya. Tadi ada 3 je yang jawab, so we can't really see the word cloud. Come on pelajar. So let us know what you want to know. Okay. Ataupun datang tak tahu apa nak tanya, just nak dengar. Then you put it in. We're not sure about it. Dr. Nisa, minta maaf, tapi saya try masuk and then dia kata the presentation will begin soon. Maybe Dr. Ya kena dah. Saya dah activate dah. Thank you Dalila. Alright. Cuba try lagi Dila. That could be one of the reason. Ada dalam chat box ke? Saya tak perasan. Saya dah, mungkin saya, this is activate. Now okay. Alright, thank you. No wonder tak ada orang nak ni. Wah, job scope after graduate. Nak kena patah balik lah yang tadi tu kan. Tak best lah, 3 je. Medicine. Okay, Cik Khairi ada. I'm not afraid of. The journey perhaps? What kind of journey? Come on, be specific. Kuota kemasukan. Okay. Biomedic. Okay, we have good representative. Prof. Chia is here. Degree in medicine. Okay, Khairi, here you are. Admission criteria for which program? We have 6 program. Your future. Alah, saya tak boleh anticipate lah. Be more specific. Job demand. Cool. What job we can do if we study biomedical? I have good person here to answer you. The life in SPSK. Wonderful. Your seniors are here. Pediatric. Very narrow program. Peluang pekerjaan. Absolutely. Biomedical and medic. Okay, cool. Dietetics. Okay, saya ada penyelaras program di sini. Penyelaras program klinikal. Veterina. Salah kedai, salah rumah. Salah rumah ni. Heart. DVM ni pun salah rumah. Tapi tak apalah. College sama. Soalan interview. Khairi, you have dalam bocor? Okay. What are we going to study? Okay, medic generally ya. Okay. What is doctor? Okay, the scope still needed. Jururawat. Okay, saya ada Cik Parames here. Degree nursing. Cool. Right. Dietetics. We do have other program as well. So, and I hope at the end of the day, you know that, okay, FPSK has a lot of opportunity. Okay, saya punya ni dah tak boleh nak accept. Thank you very much for all your participation. Maybe we can go back to the previous word cloud, dropout rate in medicine. Okay, Khairi, take note on that. Okay, subjek yang akan dipelajari, you can go to program book. Okay, nursing. Alright. KPP, we have Dr. Yubin here. Okay, cool. Mungkin saya nak you all jawab balik yang ni. Ya, yang tadi ni. Macam mana nak buat ni? Maybe show respond lah. Dah dapat dah Thrill. Happy. So siapa nak jawab excited? Okay, majority of you feel very excited. Me too. Ya, Alhamdulillah. Okay, excited still in the middle. Still cloud. Still apa kita panggil? The busy respond. Thank you very much. So me too feel takut. Okay. Don't worry. Okay. For you who came here today, you have made a right decision though. Yeah, to join us. Nervous, hungry. Tolonglah puasa ni dek. Tak sahur lah tu. Okay. So excited. So I feel excited. My team was so excited even though we get this very last minute. We are so excited as well to come and see you guys. Yeah. Okay. Thank you very much for your kind response. So you know about our faculty in general. Yeah, and medic obviously. So we will take note on that. Thank you very much. And this is the program that we have been offering in our faculty. Yeah, Prasiswaza. So of course we have Doctor of Medicine. We have biomedical science. So you guys are asking us, what are the difference between medicine and biomedical science? Yeah. So we have good people here to answer both questions clearly. We do offer environmental and occupational health. They have a very graduate employability rate. Yeah, you will be surprised. That's a lot of our graduate there become very prominent people when they graduate from environmental and occupational health. We do have nutrition and community health. Yeah, and perhaps
this is an excellent program where they provide the nutrition aspect, and they work and become a prominent people in the Kementerian Kesihatan Malaysia. We do have clinical program. I mean, like for Sains Kesihatan, generally this is a science background, but in Sains Kesihatan, we do have also program that is partly important for the clinical aspect, which is dietetics and Bachelor of Nursing. So you can see here, we are producing 6 graduate, not only in medicine, but also very functional in clinical as well as in overall health. Yeah. Okay. So let me know which program that you would like to be in. Very confident. All of the above. Welcome to the team. We are welcome everyone. Yeah. Cool. Okay, Khairi, you have a lot of job after this. Yeah. Okay. Biomedical science as well. Maybe perubatan is quite confusing though. Dietetic, pemakanan, seorang diet, seorang makan, yeah. And why environmental and occupational is that a double degree program? Nursing is clear cut, yeah. But you may wanted to know their syllabus, yeah. So this is all the program that we are offering. Thank you very much. We get some overview here. Okay, so generally tadi ada yang tanya temuduga. Yes, there are 3 program in Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan yang memerlukan temuduga, iaitu Doktor Perubatan dan tahun pengajian adalah 5 tahun. Yang kedua adalah Bachelor Science Dietetic dengan kepujian, tahun pengajian adalah 4 tahun. Dan yang ketiga adalah Bachelor Kejururawatan dengan kepujian, tahun pengajian adalah 4 tahun. Ya, syarat khas dia adalah temuduga. Yang ini bukan tanpa syarat khas. Kita ada syarat khas fakulti tapi tidak perlu menjalani temuduga. Penyelaras bertanggungjawab melihat kelayakan pelajar dan memilih mengikut kuota yang telah ditetapkan. Tadi ada yang bertanya tentang kuota, we talk about it later. Ya, so 3 lagi program iaitu Bachelor Sains Kesihatan, Persekitaran dan Pekerjaan, Bachelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti, dan Bachelor Sains Bioperubatan dengan kepujian. So semua program sains kesihatan, jika adik-adik nampak di sini, adalah dengan kepujian. Dan semua program kecuali Doktor Perubatan ditawarkan untuk tempoh 4 tahun. Dan Doktor Perubatan adalah 5 tahun. Ini adalah jumlah pelajar kita sekarang berada di fakulti. I mean like relatively, kita ada tahun 3 dan tahun 4 di fakulti. Most of them still at home, but still they are our student. Yeah. So Doctor of Medicine dari tahun 1 hingga tahun 5 hampir 500 pelajar menerajui hampir 40%. Ada orang tolong mute saya pula. Okay, tak bagi saya cakap sampai hati. Okay, well, diikuti oleh roughly about 10 to 20% lah ya, semua pelajar-pelajar sains kesihatan. Okay, boleh nampak macam nursing, kenapa sikit ya, dietetic, kenapa sikit, sebab itulah kuota-kuota klinikal ni dia agak sikit. So nanti kita akan bincangkan. Ini adalah program Prasiswazah. Kalau boleh Cik Amir, kita letakkan ni nanti di Facebook, di mana para pelajar boleh ada akses kepada leaflet kita. Kalau kita ada kalau kita ada physical, kita memang bagilah. Ya, tapi tak ada, tak apa. You all boleh download in our Facebook, in our website insyaAllah. Ya, Khairi. Okay. So, dia ada penerangan yang detail. Di sini saya akan terangkan satu persatu secara ringkas. So, objektif program ya adalah untuk program, tak nampak untuk program Doktor Perubatan. Ya. Maklumat ringkas yang berkaitan adalah kita ingin melahirkan doktor perubatan yang terlatih, berpengetahuan, mahir, penyayang, ni yang paling penting ya, dan beretika, berintegriti untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Dan jangka masa program adalah 5 tahun seperti yang saya nyatakan tadi, dan ia dibahagikan kepada 2 fasa. Ya. Iaitu fasa 1,
pra-clinical, ya, di mana adik-adik akan mempelajari asas sains perubatan untuk tahun pertama dan tahun kedua di program. So dalam tahun pertama dan tahun kedua ini, kalian akan belajar tentang asas perubatan di dalam bidang sains perubatan. Contohnya anatomi, ya, kalau dulu di Expo belajar biology, sekarang biology tu kita kembang lagi. Anatomi, fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi, ya, dalam patologi ada microbiology dan parasitologi, perubatan, kesihatan awam, dan of course sebab kita nak melahirkan graduan yang tadi tanya apakah soft skill yang beretika, communication and professionalism. How do we teach you all? Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kita ada kuliah of course, amali, tutorial, ya, problem based learning atau dalam bahasa Melayu dia pengajaran berasaskan masalah. So we give you problem, we give you case, we wanted you to experience, ya. Seminar, lawatan ke hospital dan sebagainya. Bagaimana dengan fasa kedua, iaitu fasa latihan klinikal? Ya, tahun 3, kejap. Okey, kejap macam mana? Kejap. Okey. So di tahun 3 bermulanya fasa klinikal, di mana pada tahun 3 adik-adik akan diperkenalkan dengan pembelajaran klinikal asas selama setahun merangkumi bidang-bidang perubatan, surgery, otorinolaringologi, ya, ENT lah, ya, ear, nose, throat, oftalmologi, bahagian mata, penjagaan kesihatan warga tua, geriatrik dan radiologi. So bila kita mengajar, kita menggunakan kaedah pengajaran kumpulan kecil di hospital. Ya, kita panggil bedside teaching. Sebab tu kuota medical ni sangat kecil berbanding dengan program. Kalau berbanding dengan program sains kesihatan, dia adalah yang paling besar, ya. Tapi kita tak boleh ambil melebihi kuota. Ya, sebab kita melibatkan banyak kumpulan kecil di hospital dan banyak pensyarah yang perlu terlibat dalam pembelajaran sisi katil dan juga ward round. Tahun 4 dan tahun 5 adalah, ya, di mana melibatkan pembelajaran klinikal yang merangkumi pengambilan history taking, physical examination dan management involving patient. So pada waktu itu akan didedahkan dengan posting. Kalau internet saya tak okey, tolong please let me know, Khairi. Ya. Pendedahan kepada posting seperti perubatan lanjut. Now better? Cuba cakap. Maybe saya tutup muka. Okay, stop video saya. Okay. Pembedahan kepada posting seperti perubatan lanjutan, surgery lanjutan. So this is more advanced lah, ya. Tadi kita belajar asas, medical, surgical. But now you are being exposed. Tadi ada yang tanya pediatric. Pediatric is not a stand-alone program, but it will be in doktor perubatan as part of the courses. Ya, ada pediatric ni, minat, ya, bahagian kanak-kanak, ya. Psychiatry, UNG, ya, bahagian ibu hamil, ya. Anesthesiology, dermatology, kemalangan dan kecemasan, community, family medicine dan juga forensik. Ya, mulalah terbayang CSI lah, grey anatomy lah, ya. Okay, so this is the real one. Betul. Pediatric minat, ya, bahagian kanak-kanak, ya. Dr. Lisa. Family medicine dan forensik. Ya, mulalah terbayang CSI lah, grey anatomy. Suara tak clear lah. Yeah. So this is the Dia dah disconnect. Suara tak dengar, Doktor. Dia dah disconnect.
Please check, Dr. Barakatun. Slide tadi tak ada ke, Rustia? Hello, Rustia? Hakimi? Ada Encik Kiri, saya share. Okay, share please. Okay, sambung yang dekat tadi, yang fasa klinikal. Next slide. Okay, Dr. Barakatun dah masuk balik. Okay, slideshow. Okay, saya akan sambung sekejap sementara menunggu Dr. Barakatun. Hello? Okay, Khairi nak sambung. I'm back. Silakan, Okay. silakan. Saya baru nak mulai tapi Dr. dah masuk. Teruskan. Okay, saya teruskan. Okay, saya sambung dulu, nanti kita sambung Q&A. Okay. Silakan Khairi. Oh, saya. Okay. Nak sambung pasal medik ke? Pasal medik tadi. Okay. Untuk makluman bakal pelajar, untuk fasa 1 tadi yang fasa praklinikal tu, pelajar ada masa 3 tahun untuk completekan fasa klinikal tu. Okay, boleh patah balik tak slide ni ke fasa 1 tadi? Okay. Fasa 1 ni pelajar ada 3 tahun. Kalau lebih daripada 3 tahun, kita akan advise pelajar untuk keluar daripada program lah. Total untuk melengkapkan tahun pengajian program doktor perubatan adalah maksimum 8 tahun. 3 tahun di fasa 1 which is fasa praklinikal dan 5 tahun di fasa klinikal. Okay, next slide. Macam yang tadi yang kata minat dengan pediatrik tu, biasanya kalau untuk pediatrik kita akan hantar student ke HKL, Hospital Tunku Azizah ataupun di Hospital Sedang untuk posting pediatrik. Okay, seterusnya. Ni dah sudah. Next slide. Okay. Betul? Bayu perubatan. Okay, terima kasih Khairi. Terima kasih covering me. Tiba-tiba internet pula. Izinkan saya untuk share sebab slide saya ada video. Okay. Ya, terima kasih. Share sound. Okay, kita sambung balik. Thank you Khairi for covering me. Okay, so tadi kita dah cover medical. Now let me start with Bachelor Science Bioperubatan dengan kepujian. Absolutely, program ni berbeza dengan program perubatan tadi dan objektif program adalah untuk melahirkan saintis atau pegawai sains bioperubatan yang mempunyai pengetahuan asas yang kukuh dalam bidang sains bioperubatan dan berupaya untuk bekerja dalam bidang penyelidikan berkaitan dengan sains kesihatan bagi membentuk masyarakat yang sihat selaras dengan pembangunan dan kemajuan negara. So kita di sini melatih mahasiswa supaya berkeupayaan untuk menjalankan bukan sahaja penyelidikan ya, tapi memberi perkhidmatan dalam bidang sains bioperubatan dan menyediakan graduan yang terlatih dan mahir dalam penyelidikan, kaedah diagnostik di makmal dan pengurusan makmal di hospital dan di industri. So in general, kalau doktor buat ambil darah, ya, dan darah tu kita nak tengok, nak analyse, dia akan hantar ke makmal. Dan mereka yang akan menerimanya adalah kawan-kawan daripada bidang sains bioperubatan yang akan melihat result darah tersebut. Kejap ya, maaf. Okey, yang akan melihat dan mungkin memasukkan keputusan berbincang dengan doktor tentang keputusan tersebut. Dan apa yang kami banggakan sekali adalah program Bachelor Science Bioperubatan dengan kepujian ini telah diakreditasi oleh Institute of Biomedical Science IBMS di UK. Ya. So nanti kalau nak tahu kelebihannya mungkin boleh bertanya dengan penyelaras program atau ketua jabatan. Ya.
Now yang kedua adalah program Bachelor Science Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dengan Kepujian. Program ini adalah bertujuan melahirkan graduan yang dilengkapi dengan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman dalam bidang pemakanan dan kesihatan komuniti. Ia menggabungkan kursus dalam bidang sains asas. Ya, saya. Slide dilengkapi. Slide tu tak jelas. Tak bergerak ya? Bukan, dia Boleh pecah. ke? Kenapa dia jadi macam mana? Tak clear Doktor slide-nya. Tak boleh baca. Okey, mungkin kena orang lain share lah tu. My internet pagi ni, Masya Allah. Okey. Right. Terima kasih. Siapa nak tolong? Saya akan sharekan Doktor. Saya. Okey, thank you. Terus tak dapat nak tunjuk video tadilah. Mungkin tak apa, nanti kalau internet saya okey, saya tambah. Saya stop sharing ya. Okey, terima kasih alert saya. Okey, so seperti saya nyatakan tadi, saya dekat mana tadi? Sini. Okey ya. So program bioperubatan tadi, seperti saya nyatakan, dia adalah antara program di Malaysia yang diakreditasikan ya oleh IBMS, sebuah badan profesional di UK. Ya. Right. Okay. So next, Amir please. Program Bachelor Sains Pemakanan ni pula kita nak melahirkan graduan yang dilengkapi dengan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman dalam bidang pemakanan dan kesihatan komuniti. Seperti saya nyatakan, dia adalah program 4 tahun dan dia menggabungkan kursus dalam bidang sains asas, sains pemakanan dan kesihatan komuniti. Dia memberi peluang kepada para mahasiswa yang bergraduan dalam bidang pemakanan dan kesihatan komuniti ini untuk mengaplikasikan teori sains menangani isu-isu manusia dalam pemakanan dan kesihatan. Ya. So in general, graduan daripada pemakanan dan kesihatan komuniti akan menjadi seorang pegawai pemakanan atau dalam bahasa Inggerisnya nutritionist yang bertindak dan bertanggungjawab dalam aspek kesihatan komuniti dan population ya, for the prevention of the chronic diseases. Ya. Okay. Next please. Apa bezanya pula dengan makan, diet? Now kita ada program Bachelor Science Dietetic dengan Kepujian. So matlamat program adalah untuk melahirkan profesional dalam bidang pemakanan klinikal yang juga boleh menguruskan perkhidmatan makanan institusi dan juga pemakanan komuniti dietetik. So graduan akan dapat mengenal pasti bagaimana sumbangan diet, ya, nutrition care process atau dalam konteks yang lebih tepat, sumbangan terapi pemakanan perubatan kepada penjagaan pesakit secara keseluruhan. Jadi kalau pegawai pemakanan tadi bertindak bekerja di lapangan bersama komuniti, population ya, untuk mencegah penyakit, pegawai dietetik pula adalah bertindak untuk mengawal dan mengurus penyakit tersebut ya, dari aspek pemakanan. Yes? Boleh nampak ya kebezaan dia. Next slide please, Amir. Program Bachelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian bertujuan untuk melahirkan graduan yang kreatif dan inovatif serta sensitif dalam menangani isu dan masalah berkaitan kesihatan persekitaran, pekerjaan dan komuniti untuk meningkatkan kualiti kehidupan dengan membuat keputusan dan polisi yang sesuai berdasarkan penyelidikan dan kemahiran. Ya, bukan sahaja untuk menjalankan penyelidikan, pekerjaan dan perundingan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Seperti saya nyatakan tadi, ramai graduan yang bekerja bersama dengan Kementerian Persekitaran ya, ataupun Kementerian Kesihatan ya, dalam bidang kesihatan persekitaran dan pekerjaan. Ya. So ia juga kita sedang memohon untuk menyambung semula akreditasi dalam bidang, saya tak nampak Amir, dia tertutup ni ya, dalam ya, akreditasi antarabangsa juga. Ya. Ada slide dekat sini, tak berapa jelas. Okey.
Chartered Industry apa ya? Kejap. Chartered Institute of Environmental Health and Institution ya. Okay. Okay. Next slide. Dan yang terakhir, program yang keenam adalah program bachelor kejururawatan dengan kepujian. Ya, menyediakan pendidikan kejururawatan. Ramai yang nampak nurse ya, atau panggil misi dulu. Nah, kita menyediakan jururawat terlatih yang mempunyai ijazah supaya mereka memberikan ya services kepada Kementerian Kesihatan secara umumnya dan sektor swasta bagi melahirkan tenaga jururawat profesional yang beretika, memegang prinsip moral, keagamaan, adat resam dan kerohanian serta meningkatkan taraf pencapaian pendidikan kejururawatan. So apa yang kita beri dalam program kita adalah pendidikan kejururawatan yang komprehensif yang diperkukuhkan dengan pengenalan ke bidang kemahiran, informasi teknologi dan penyelidikan. So untuk program kejururawatan ini, pelajar-pelajar kita adalah tertakluk kepada atau di bawah Lembaga Jururawat Malaysia dan kita juga telah diberi akreditasi penuh. Ya, so jangan risau dari aspek akreditasi. Okay, seterusnya. Okay, so mungkin saya nak try share slide saya, Amir. Ya. Kalau Amir izinkan supaya kita nak masuk tentang hal ehwal pelajar dan bagaimana ya kehidupan pelajar di sini. Izinkan saya. Okey, terima kasih. Hopefully kali ni is much way better. InsyaAllah untuk adik-adik ni. Okey. Sebelum kita mula, saya nak tanya balik. Anything, bila dah tahu ni, kan dah dapat sikit gambaran berbanding yang asal tadi. Anything you would like to know further about the program? Boleh masuk? Yang ni. Doktor, slide tak clear lah doktor, macam tadi juga. Alah, hai. Sayangnya. Okey, kejap Masih lagi ya? Masih lagi? Masih. So tak ada rezeki you all lah ya. Okay, I have to stop share and yeah. So you can ask any question in the chat box. Please ask question. Ya, kita ramai kawan-kawan di sini. Okay. Sebab saya pakai data plan ni. Okay, tak apa. Kalau ada nanti mungkin at the end kita boleh tengok balik ya. Okay, Amir teruskan. Sayang. Alright, so we have a lot of facilities. Ya, kalau nak tengok ni adalah antara fakulti yang terbesar. Kita ada blok pentadbiran dan di bawah blok pentadbiran kita ada Dewan Kuliah Utama dan juga blok kuliah. Teruskan Amir. Ya, ini adalah blok pensyarah. Ya, semua jabatan kalau bilik-bilik pensyarah untuk para pelajar pergi dia adalah di dalam satu blok. Dan kebanyakan pensyarah kalau dalam bidang perubatan mereka juga telah berpindah ya ke HPUPM. Maknanya untuk memudahkan pelajar berbincang sekiranya mereka ada kelas pada tahun 4 dan tahun 5 di sana kelak. Ini untuk pensyarah-pensyarah klinikal lah. Okay, seterusnya. Kita ada blok perpustakaan di mana di atas tu kita juga ada muzium anatomi, ya, dewan peperiksaan ya, dan juga bilik siswazah. Okey, seterusnya Amir. Kompleks fakulti ni juga menyediakan dewan kuliah yang besar ya untuk para pelajar boleh lihatlah kapasiti dia. Okey, seterusnya bilik tutorial. Sebab tadi ingat kan saya ada menyatakan bahawa kaedah pengajaran kita banyak melibatkan kumpulan-kumpulan kecil. Jadi oleh yang demikian kita banyak menggunakan bilik tutorial bagi melaksanakan problem based learning for example yang macam adik-adik tengok ni. Ya, gambar di sini. Dan ni adalah seperti biasa peperiksaan lah. Ya, semua pernah mengalaminya. Okey. Blok makmal. You can see kita ada 7 tingkat. Ya, dan di situ ada pelbagai makmal. Kebanyakannya digunakan untuk siswazah. Dan untuk prasiswazah, kita ada menyediakan makmal-makmal khusus yang kita kenali sebagai makmal pelbagai guna. Ini adalah makmal-makmal pengajaran. Ya, okey. Makmal lagi, you can see. Ya.
Okey, Amir, teruskan. Ini adalah yang paling signifikan buat saya rasa lah ya. Dengan adanya hospital pengajar UPM, memudahkan para pelajar kita untuk lebih mengaplikasikan apa yang telah dibelajari dalam aspek teori kepada praktikal. Ya, program bioperubatan ada menjalankan latih amal di sana, nursing, dietetik, ya, dan juga of course program perubatan. Bagi program KPP ataupun kesihatan persekitaran dan pekerjaan, pemakanan, ya, mereka pakai fasiliti-fasiliti di KKM. Ya, di latihan industri masih dijalankan di fasiliti KKM. Teruskan, Amir. Ya, sebab tu kita ada MOU, ni hanya sedikit saja. Kita ada MOU dengan hampir 20 hospital dan lebih, ya, berdasarkan program di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia dan mungkin berdekatan dengan rumah adik-adik, ya, terutama apabila ingin menjalankan LI, latihan industri kelak. So antaranya HKL, Serdang, Melaka, ya, banyak lagi lah, ya, tak boleh nak disebutkan. Okey, teruskan. Ni gambar apa ni, Kari? Ni adalah gambar college, ya. Ni yang bulat ni gazebo gazebo pelajar, ya. Okey, so kat sini kalau adik-adik pernah sampai, inilah tempat you all lepak lah. We can say that before the lecture. Kan ada kedai untuk makan dan sebagainya bila tak ada COVID nantilah, ya. Dan ni adalah gambaran college. Okey. Saya mengalu-alukan adik-adik untuk melihat, untuk download buku program. Ya, ni berdasarkan sesi lepas tapi masih relevan. Ya, teruskan, Amir. Semua kursus ada di sana. Dan ini adalah betapa gembiranya kami di faculty. We love UPM, we love FPSK. Ya. Okey. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ya, dan mohon maaf after disebabkan oleh technical glitch tu. Ya, hari Sabtu biasalah, ya, dia nak kita rehat. Okey. Alright, saya sekarang mengalu-alukan sebanyak-banyaknya soalan. Kalau kita ada soalan dekat FB Live, saya mohon staff saya untuk transfer soalan tu ke what we call that, ke Zoomers. Ya. Okay. Tadi Khairi, kita ada satu soalan, ya, saya meraihkan adik Nur Hidayah. Terima kasih Hidayah. Orang yang pertama, bukan pertama, maaf. Farisah, orang yang pertama menghantar soalan. Berapakah slot disediakan untuk student ASPER untuk setiap program? Okay, maybe Khairi nak tolong jawab untuk perubatan. Untuk program doktor perubatan, currently kita allocate 60 tempat untuk student ASPER. 60, ya. Okay. Kalau untuk program sains kesihatan, generally kita letak dalam 50%, ya, 50% kuota penuh. Contoh kalau macam dietetik, kita mengambil 30, 50% tu adalah untuk pelajar-pelajar ASPER. Ya, penempatan dia. Sama juga kalau untuk bioperubatan, pengambilan adalah maksimum 50 dan 50% adalah untuk pelajar ASPER. Kesihatan persekitaran dan pekerjaan, 50, 50% adalah pelajar ASPER. Untuk nursing pun sama, kita nak 30, 50% adalah untuk pelajar ASPER. So betapa bertuahnya adik-adik. Ya. Untuk semua, generally sains kesihatan kita membuka 50% untuk kemasukan pelajar ASPER. Okey, soalan kedua daripada adik Nur Hidayah. Bertanyakan bagi program biomedical, adakah peluang pekerjaan bagi kerjaya ini tinggi? Saya mohon, saya nampak Prof Chia tadi. Prof dan Dr. Aina pun ada. Boleh bantu saya? Anyone from bioperubatan? Okay. Kalau tak ada, mungkin saya ada. Okay. Aina silakan. Okay. Prof ada. But he said his line maybe not that stable. Okay, so maybe Aina would like to help me? Sorry Dr. Nisa, boleh ulang semula? Oh, boleh. Soalannya adalah tentang peluang kerjaya program bioperubatan. Okay. Assalamualaikum. Adakah tinggi? Ya. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum and selamat pagi everyone. Thank you for the question.
Okay, ini memang soalan favourite lah for all course yang kita akan ambil. So untuk sains bioperubatan, basically the pekerjaan yang designated sepatutnya bagi kursus ini adalah, kalau ikut dari segi jawatan, adalah pegawai sains di KKM lah, di facilities KKM dan juga private hospital. Kita ada juga jawatan saintis di dalam untuk inilah untuk sains perubatan. Untuk makluman bakal pelajar ya, kita skop sains perubatan ni adalah luas. Jadi kita ada banyak niche area, contohnya microbiology, pathology, khusus-khusus biokimia klinikal, biokimia klinikal maksud saya, diagnostic hospital. Okay. Jadi kita ada various tempat yang pelajar graduan kita boleh bekerja, dan kita ada juga position scientist di private laboratory, dan graduan juga boleh kalau nak venture into sebagai pegawai penyelidik di mana-mana institut penyelidikan, kerana kita venture into new technology in the science perubatan lah, on the diagnostic, on the detection and so on. Itu je lah kot yang saya. Prof Syah, kalau let's say nanti kita ada chance, Prof Syah mungkin boleh cerita, sebab kita sekarang kita abide kepada Allied Science punya association, dan kita kena register lah sebagai ahli. Ya, betul. Allied Science, ya. Baik. Thank you Aina. Thank you very much. In general, semua graduan di FPSK graduate employability melebihi 80% secara umumnya. So maknanya peluang adik-adik untuk mendapat pekerjaan selepas 6 bulan bergraduat dalam bidang adalah sangat tinggi. Tak kira bidang sains kesihatan ataupun doktor perubatan lainlah, sebab dia kena menjalani houseman dan of course 100% akan masuk tapi dalam bidang sains kesihatan generally our student mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan adalah hampir 80% dan lebih. Itu berdasarkan tahun lepas punya data. Okey, terima kasih. Saya raikan lagi soalan-soalan daripada kalian. Sekejap siapa lagi Khairi? Adakah Bachelor Sains Kesihatan Persekitaran diiktiraf oleh JKPP atau DOSH? Akmal Hassan. Wow, dah study banyak ni. Okay, so Dr. Yubin, are you there? Tadi Dr. Saliza dah respon kat dalam tu. Okay. Program tu memang diiktiraf oleh DOSH dan siapa tadi tu? DOSH dan apa? JKPP. JKPP. Ya. Okay, thank you Dr. Saliza. So memang diiktiraf Okay, thank you very much. Hadi bertanya, adakah kita consider pengambilan kedua? Cik Khairi? Tiada peluang kedua. Macam Nabila Razali ada peluang kedua kan? Kalau kita tak ada intake kedua. Kita tak ada. So intake kita hanya pada September lah. Yes. September intake. Kita tak buka untuk semester kedua. Adakah itu maksud Hadi ataupun rayuan ke maksudnya? Nanti kalau tak jelas. Kalau rayuan tu akan adalah bergantung kepada kekosongan. So there is a chance to merayu jika ada kekosongan kuota tadilah. Okay. Adakah terdapat peluang untuk dipanggil untuk temuduga sekiranya keputusan SEM kedua adalah lebih baik dan memenuhi syarat? Cik Khairi? Okay, saya share slide. Okay, silakan. Okay, nampak tak slide syarat kemasukan saya? Nampak. Okay, untuk program doktor perubatan, sekarang saya akan terangkan syarat kemasukan untuk program doktor perubatan. Okay, PNGK semasa aspers mestilah sekurang-kurangnya 3.75 yang 3.85 ni adalah untuk matrikulasi. So untuk student asper kita dah bagi diskaun lagi 3.75. Kalau dapat 3.73 boleh apply tak? Tak boleh jawapan dia. Dia kena 3.75 sebab kita dah bagi diskaun banyak,
maknanya minimum 3.75. Itu yang telah diluluskan oleh Senate. Dan pelajar perlu mendapat sekurang-kurangnya grade A-. A- dalam biologi dan kimia dan salah satu daripada subjek berikut iaitu fizik ataupun matematik. Biologi dan kimia wajib at least sekurang-kurangnya A- dan perlu mendapat A- bagi salah satu sama ada fizik ataupun matematik. Okey, dan pelajar perlu mendapat grade B, sekurang-kurangnya grade B bagi mata pelajaran biologi, kimia, fizik, matematik ataupun matematik tambahan dan satu subjek mata pelajaran lain dalam peringkat SPM. Kurang daripada ni boleh mohon ke tak kalau saya dapat 4.00 semasa saya di Asper? Jawapan dia tak boleh. Okey. Package dia macam tu. So mesti dapat at least grade B untuk biologi, kimia, fizik, matematik tambahan dan salah satu pelajaran lain. Okey, untuk MUAT kita tetapkan sekurang-kurangnya kena dapat band 3. Okey, saya masa di Asper 4.00 tapi saya punya MUAT band 2. Boleh mohon ke tak? Jawapan dia tak boleh. Sama ada pelajar kena mohon buat balik MUAT sebelum tarikh permohonan ataupun dan mohon program lain lah. Okey. Dan pelajar perlu disahkan sihat oleh pengamal perubatan, perlu lulus ujian saringan HIV, hepatitis B, hepatitis C. Pelajar perlu ada perlu ada ambil vaksin hepatitis B dan hepatitis C. Kalau tak, kita tak akan benarkan pelajar menyertai program perubatan ni sebab dia akan membahayakan pelajar dan juga pesakit. Dan pelajar juga perlu lalui saringan temuduga di peringkat fakulti. Okey, kalau based on tahun lepas pasca PKP, kita buat temuduga secara atas talian. Kita buat 3 kaedah penilaian, kita buat kaedah penilaian penulisan esei, kita buat penilaian penyediaan video dan kita buat temuduga bersemuka which is kita buat atas talian. Dan 3 kaedah ni dinilai secara blinded oleh pensyarah program perubatan dan semuanya berbeza, orang yang berbeza. So markah daripada setiap tugasan ni kita combinekan dan kita rankingkan. Top 60 itu yang kita ambil. Okey, untuk itu jelas. Okey, untuk yang bertanya tadi, memang betul untuk student Asper kita akan panggil temuduga based on semester 1. Mana student yang 3.75 minimum dan dapat grade A- biologi, kimia, fizik ataupun matematik, kita akan panggil temuduga. Okey, tiba-tiba masa semester 2 dia punya PNJK 3.75. Kita akan buat second round interview, kita akan panggil juga untuk temuduga. Tapi jarang lah, usually macam last year pun dalam 5 orang saja macam tu. Untuk second round tu usually takkan ramai yang kita akan panggil lah. Ada possibility juga semasa kita panggil di temuduga tu student punya PNJK cukup 3.8, tapi bila dah masuk second 2 purata dia drop. So bila dia drop, secara automatik pelajar akan hilang kelayakan untuk dipertimbangkan untuk kemasukan ke program doktor perubatan. Jelas? Jelas. Alright. Okey, saya tengok juga ada yang tanya tadi bila yang boleh pilih jabatan. Student tak boleh pilih jabatan. Kita akan tentukan posting. Okey, ni yang macam ada student nak tanya yang ambil doktor perubatan selepas tahun keberapa untuk pilih spesifik jabatan, contoh ortopedik, doktor pediatrik. Itu tak boleh pilih. You kena pergi semua posting. Bermula daripada tahun 3, you akan start dengan major posting surgery dengan medicine. Dan bila dah masuk, dan after that you akan pergi ke minor posting. You tak boleh pilih specialty masa ni.
you akan belajar semua bidang secara am. Ya. Itu saja. Thank you Khairi. Terima kasih banyak. So saya harap adik-adik jelas tentang syarat kemasukan dan juga posting, kuota dan sebagainya. Okey. So ada lagi medik ni Khairi. Jika gagal mendapat tempat dalam bidang perubatan daripada Rina, adakah pelajar boleh buat rayuan? Dan adakah pelajar boleh ditawarkan ke perubatan T20? Okey, pelajar yang gagal dapat tempat boleh mohon T20 dengan syarat syarat yang saya nyatakan sebelum ni pelajar telah fulfill. Cumanya untuk kemasukan T20 ni kita punya temuduga tu tak strict sangatlah. Tapi kita akan ada temuduga tapi not very strict macam yang saluran perdana ni. Kalau let's say pelajar tak bercukup syarat pun pelajar tak boleh mohon dekat T20 juga. Jelas Okay. Alright, so let's move on. Banyak soalan ni. Ini bertanya, Nur Hidayah bertanya tentang program kejururawatan atau nursing. Setelah pelajar tamat pembelajaran, adakah kami akan menjadi jururawat biasa atau menjadi jururawat profesional? Cik Paramis, boleh tolong saya? Okay, morning doktor. Untuk persoalan ni, biasanya pelajar untuk 4 tahun, at the end of 4 tahun tu, kami akan arrange untuk peperiksaan profesional. Itu antara choice pelajar. Kalau nak jadi jururawat berdaftar, mereka kena menduduki peperiksaan profesional Lembaga Jururawat Malaysia. Bila lulus dalam peperiksaan tersebut, automatically pelajar tu akan didaftarkan di bawah Lembaga Jururawat sebagai jururawat berdaftar. Sekiranya pelajar tidak ingin menjadi jururawat berdaftar, maka di akhir 4 tahun tu pelajar boleh maklumkan. Biasanya kita akan pastikan semua pelajar peluang untuk menduduki, dah belajar 4 tahun, mesti kami nak kamu menjadi jururawat berdaftar. Lepas tu dari sana ada cabang peluang pekerjaan mana yang pelajar nak pilih. Itu saja doktor. Okey. Terima kasih. Jelas ya. Cik Paramis pun dah jawab dalam WhatsApp ya. LJM stand for Lembaga Jururawat Malaysia. Ya, so ambil exam yang dikeluarkan oleh LJM, fakulti akan uruskan ya, Paramis. Dan kemudian lulus, ya kita akan lulus, ya kita akan pastikan semua dokumen ya sesuai, hantar pelajar untuk peperiksaan dan selepas tu lulus dalam peperiksaan dan akan menjadi jururawat profesional. Kita ada soalan daripada Facebook ya. Takut darah tapi nak ambil medik. Macam mana Cik Khairi? Boleh tak? Saya syorkan ambil program lain lah. Okey. Baik Okey, program bioperubatan boleh ya. Minat-minat ala-ala medik tapi tak nak ambil darah, bioperubatan ada. Dietetik ada ya, pemakanan ada, KPP ada, nursing ambil darah juga ya. Okey. Okey. So bagi program perubatan minimum grade subjek biologi dikira SEM 1 atau kedua-duanya sekali? SEM 1 dan SEM 2. Saya. Ya, dia kena total grade lah. Grade yang akhir tu kena A minus. Okay. Ya. Dan daripada Tan Jiaki, beliau bertanya, adakah graduan doktor perubatan perlu tamat pengajian spesialis dulu baru boleh jadi pensyarah? Jadi dah jauh ni. First, untuk apa yang penting untuk graduan doktor perubatan ni adalah pelajar perlu settlekan housemanship dulu. Dah settle housemanship, dia proses untuk jadi saya kena maklumkan untuk jadi pensyarah program doktor perubatan, doktor perubatan tu perlulah bertaraf pakar atau bertaraf pakar lah. So tempoh perjalanan tu masih lagi jauh. Kalau tempoh daripada graduate nak ke doktor pakar tu dia dalam lebih kurang 7 ke 8 tahun sebelum pilih kepakaran. Setelah dapatkan kepakaran tu barulah pelajar boleh mohon untuk jadi pensyarah. Okey.
Ya, clear ya. So maksudnya panjang lagi perjalanannya ya adik. Selepas tamat belajar kena menjalani houseman, lepas tu MO, medical officer, kemudian baru boleh sambung belajar dan kemudian baru boleh jadi specialist. Ya, okey. Tahniah kerana berpandangan jauh ya dan luas. Okey, so ada beberapa soalan tentang program KPP. Kita ada Dr. Saliza di talian. Dr. Saliza boleh tolong saya? Bachelor Sains Kesihatan mempunyai peluang pekerjaan yang tinggi ya. Boleh tolong? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dr. Barakatun dan juga Cik Khairi. Saya sebagai wakil jabatan ya, saya nak respon untuk soalan daripada siapa? Nur Idina saudari Nur Idina. Okey, adakah graduan KPP mempunyai peluang pekerjaan tinggi? Okey, sebelum tu saya nak terangkan dululah dua bidang pekerjaan utama graduan kita, iaitu satu ialah sebagai pegawai kesihatan persekitaran dan yang kedua ialah pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi kita tawarkan dua peluang pekerjaan lah. Yang kesihatan persekitaran peluang lebih banyak di sektor kerajaan, iaitu di Kementerian Kesihatan ataupun di Kementerian kerajaan tempatan KPKT, Kementerian penduduk dan kerajaan tempatan KPKT. So ada dua yang utama. Dan juga ada juga peluang graduan kita yang dapat pekerjaan di Jabatan Alam Sekitar juga. Jadi yang kedua ialah di sektor swasta, iaitu di industri sebagai pegawai keselamatan kesihatan pekerjaan ataupun safety occupational safety and health officer ataupun eksekutif. Ya, lebih kurang macam tu. Tapi dia lebih kepada kesihatan pekerjaan. Okey, kalau peluang di Kementerian Kesihatan ataupun di sektor kerajaan, dia agak terhad, dia bergantung kepada kekosongan. Biasanya kekosongan diiklankan lah ya dalam JPA. Dia terhad. Tapi biasanya kalau graduan kita dapat pekerjaan ni, dia akan kekal dekat situ. So kiranya kalau jadi penjawat kerajaan secure, tapi tak banyak. Lebih banyak peluang ialah di sektor industri ya. Selagi ada organisasi dengan 40 pekerja ya, ikut akta ya, perlu ada at least seorang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi peluang lebih banyak di industri lah, di swasta. Cuma perlu cari, kena rajin cari, dan budaya kerja di swasta dia akan start dengan lower level. Maksudnya eksekutif, ya, pegawai junior dulu, kemudian dia akan meningkat dari tahun ke tahun. Dan di industri juga itu yang keperluan ataupun yang kita diiktiraf oleh DOJ dari segi competent person. Maksudnya kalau untuk pengamal keselamatan pekerjaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dia akan ada sertifikat competency person. Competent person perlu duduki peperiksaan di NIOSH dan perlu ada sebelum nak duduki peperiksaan dan dapat sijil tu dia kena ada pergi kursus berbayar. Tapi graduan kita exempted daripada menduduki kursus, boleh terus pergi exam dengan minimum requirement pengalaman bekerja 3 tahun. Jadi untuk menjawab soalan ni tadi, peluang pekerjaan memang ada di sektor kerajaan, agak terhad, bergantung kepada kekosongan, tapi dia lebih secure. Dan tapi peluang lebih banyak di sektor swasta, kena rajin cari. Terima kasih. Okay, thank you Dr. Saliza. Very clear tentang peluang pekerjaan ya. Okay, ada lagi soalan tak yang berkaitan perubatan? Cik Khairi lagi tentang perubatan. Medik hanya menggunakan 3 kriteria, CGPA dan lain tak dikira ke selepas masuk interview? Ni daripada Facebook. Syarat untuk dipanggil ke peringkat seterusnya, untuk dipanggil untuk temuruga, pelajar perlu melepasi syarat ni dulu. Selepas pelajar melepasi syarat-syarat ni, kita dah tak tengok dah CGPA ni. Kita akan tengok performance you masa temuruga
masa tugasan yang kita bagi, essay dan video. Itu untuk previous year. Untuk this year kita tak decide lagi macam mana kaedah untuk kita saring pelajar ni. So untuk melayakkan melayakkan pelajar ni dipanggil ke peringkat saringan seterusnya, perlu melepasi syarat-syarat yang saya telah nyatakan tadi. Maknanya lepas syarat tu everybody is equal. Okay. Right, terima kasih. Alright. So ni ada tentang bidang dietetik, ya. Kalau interview based on result SEM 1 atau sekali dengan SEM 2. Dan yang kedua, program dietetik ada program spesifikasi ke selepas tamat 4 tahun pengajian? Saya ada Dr. Zalina, kalau nak bantu saya menjawab. Okey, terima kasih Dr. Nisa. Okey, untuk soalan tadi terima kasih yang bertanya. Saya rasa Dr. Nisa lebih maklum ya. Tak apa, Dr. Zaid silakan. Okay, saya boleh bantu nanti. Okay, saya Dr. Zalina. Masa ni saya sebagai penyelaras latihan profesional dietetik ya. So untuk interview so far masih lagi kita pakai cara lebih kurang dalam shortlisted ya Dr. Nisa, lebih kurang every year kita akan ada 150 participant lah dan akan menjalani interview. Dan kota yang kita dapat lebih kurang dalam 30 ke 40 ya Dr. Nisa untuk memasuki program dietetik. Right. Untuk program dietetik durasi ataupun pengajian adalah selama 4 tahun sahaja. Selepas tamat graduan memang diiktiraf sebagai profession lah ya ataupun sebagai pegawai dietetik yang boleh berkhidmat di mana-mana sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Dan ada juga ya graduan kita yang menjalani ataupun menjadi dietitian secara freelance ya. Dan untuk pengetahuan Cik Dalilati Dayana ni merupakan pelajar tahun 3 program dietetik, our pengurusi ataupun pengarah untuk MEHSA lah di fakulti. Mungkin Dr. Nisa ada tambahan. Terima kasih ya yang bertanya. Terima kasih Dr. Zaid. Terima kasih Dr. Zaid. So betul, kita untuk interview kita tengok as average ya. Dan kalau memerlukan, tadi ada yang bertanya syarat kemasukan program, sebentar lagi pegawai saya akan upload dalam chat box ini, ya, the pamphlet tu. Setiap program mempunyai syarat kemasukan berbeza, ya, sebab dia bergantung kepada keperluan sesebuah program. Okey, ya, so nanti kita akan upload. Kalau tak sempat, kita akan upload dan kita juga akan letak di Facebook later on. Dan untuk soalan kedua tadi, adakah program spesifikasi macam Dr. Zaid kata, betul? Ya, selepas 4 tahun pelajar merupakan seorang ahli dietitian dan boleh terus bekerja ya sebagai seorang pegawai dietetik. Okey. Ada lagi okey syarat. Ni nak tanya tentang pengalaman student medik yang lulus interview dan sedang menduduki pengajian medik. Dalila, we have our friends from medical program here? Yes, ada. Sekejap saya cek balik. Tolong jawab soalan adik ni. Tadi dapat Toby. Mana Toby? Toby ada Okey, Khairi sementara tunggu Toby online. Berapa jumlah student yang akan dipanggil untuk interview medik? Okey, betul kalau dalam normal, ni keseluruhan ya. Keseluruhan dalam sebelum PKP kita panggil dalam 400 ke 500 orang. Last year dalam 300 setengah orang calon pelajar yang kita panggil untuk temuduga. Saya terus jawab soalan ni Doktor. Adakah pelajar perubatan arus perdana dan T20? Dia akan belajar sama untuk pelajar arus perdana dan T20. Cuma channel kemasukan je yang lain. Tapi kelas dia semua sama. Dia akan belajar dengan pelajar arus perdana. Adakah pelajar tajaan JPA peluang lebih tinggi dalam adakah pelajar tajaan JPA peluang lebih tinggi dalam dapat medik? Bergantung kepada medik, ya. Bergantung kepada performance semasa temuduga.
Kalau Temuduga tak okey Dan pun keputusan peperiksaan lah. ya betul. Maknanya kalau dah masuk Temuduga tu yang syarat-syarat tu dah lepas lah. Okay, kalau masa Temuduga tu tak perform dan kita tak ada peluang jugalah. Okay, so semua orang boleh sebenarnya untuk masuk medik, tak ikut tajaan mana-mana. Kita ada pelajar tadi? Fidelia, are you there? Ataupun wakil pelajar perubatan yang sama? Yeah. Okay, thank you very much. Sorry, I haven't. I cannot open my camera right now. It's okay, Tommy. Do you? The question, yeah. Yeah, the question is pengalaman student medik ke? Question adalah pengalaman semasa interview tu. Interview. Okay. Dan terusnya itulah sedang menduduki pengajian sekarang. So ada 2 soalan tu lah. Okay, so hello everyone. I'm Tommy. I'm a year 2 medical student right now in UPM. So for my experience in the interview session, which was held face to face, because it was not COVID that time. And for my experience, we had 6 stations, and when we are going in, there's 6 stations, and in each station, they are going to ask us on the questions regarding like our views on as a doctor, obviously, and also in all those stations, the one thing that you have to remember is in 5 stations, in 4 stations, you can go for SD Bahasa, meaning that you can use English or Malay. And in 1 station is a compulsory English question. And in another station would be a compulsory Bahasa Malaysia. And in all those, and they will, in those stations, they will basically ask you, like judge you based on all the criteria as a doctor, like, and also like they will ask you, like for my year, they asked for the station that I went to is we have a vaccine, like what do I think about vaccine and what's the current issue about vaccines. And another station will ask like a simple interview with a patient. I think they're going to assess us how we are going to assure how do we treat the patient during history taking and all. And like in another station where they ask us about how we describe a product, where is it like a keluaran dari doctor, like is it good to be recommended in patients, in other patients, stuff like that. So overall, like you just have to be prepared with everything that's going to ask in your session for the next incoming interview, and you have to know the basic things about being in medicine and being as a doctor for in the case of interview. So that's my experience in the interview during my session. And for my experience on being a medical student right now is I don't really have much to say, because mostly for the first sem I was experiencing in the faculty itself, because before that we are staying in the college 17, and we can go to faculty like normal. But during that time, it's just the first sem, because after that, the pandemic happened, and we have been
staying online until now. So for what I can say during the time when I stayed in college is, as a medical student, that was on my first sem on my year 1. It was really because for the first part, yes, we are going to learn all the basics like human biology, biochem, and honestly, I will say that it is really challenging because you are going to face a very stressful time as with assignments and stuff. So, but being with but staying in college where you are surrounded with other medical students, so you can and you can like be prepared well during that time. And now during my sem 1, and after that we have more on online sessions. So online is just it's just the normal thing, but it's just all online now. Yeah, that's about it. Thank you. Okay, thank you very much, Tommy. So I hope that's a real life experience. Yeah, but I believe everyone here has a different experience and different expectation. Yeah, so thank you, Tommy, for your nice real story to your friends. Yeah, okay. Okay, thank you, Prof. Chia, for attended. Okay, tips untuk lulus. Saya rasa Tommy dah cover tadi just now. Okay, interview untuk program dietetik. Okay lah, yes. Izinkan saya menjawab, Dr. Zalina. So saya adalah pensyarah dalam bidang dietetik. Ia berbeza sedikit berbanding medical kerana kita melibatkan interview secara komunikasi, ya, untuk menilai soft skill, ya, kemahiran-kemahiran yang kita ingin nilai berdasarkan kajian kes dan juga assignment sebelum hadir ke interview tersebut. So interview adalah dalam kumpulan, ya, dan sebelum menjalani interview ada beberapa soal didik yang perlu diisi, ya, dan kita nilai pelajar bukan sahaja aspek komunikasi ketika sesi interview, sesi temuduga, namun kita turut melihat soft skill dan juga kebolehan memahami, ya, kajian kes yang kita bentangkan, ya. Okey. Kalau Dr. Z nak tambah boleh chip in later on. Okay, so I think we have cover all. Saya juga ada wakil daripada program pemakanan. Ya, sekiranya Dr. Wan ingin berkongsi 1 atau 2 tips tentang program pemakanan, mungkin memberi mereka lebih overview what we usually do. Ada tak Dr. Wan kat sini? Tadi ada nampak. Ada Dr. Nisa. Okey, silakan Wan untuk kita mengalu-alukan para pelajar ke program pemakanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Dr. Rizwan, penyaras program pemakanan dan kesihatan komuniti. Di fakulti kita ada short form untuk program pemakanan. Kita namakan as a PKK. So seperti yang Dr. Nisa mention sebelum ni lah, terdapat perbezaan antara pemakanan dan dietetik lah. So basically like untuk program pemakanan ni kita more kepada kita nak prevent before the disease happen. So basically kita bagi counselling kepada community, kita bagi pencegahan awal sebelum population tu ataupun community tu develop the disease. Okay, so that will be the primary job of pegawai pemakanan lah ataupun nutritionist. Okay, so berkenaan dengan so selepas 4 tahun sekiranya masuk ke dalam program lah, program pemakanan seperti yang Dr. Nisa mention, 4 tahun program, and then tahun pertama merupakan tahun basic maknanya sudah belajar kursus-kursus yang kursus-kursus asas. Contohnya kursus asas pemakanan, food science, anatomy and physiology. Okay, starting tahun kedua hingga ke tahun keempat sudah akan belajar kepada kursus-kursus yang advance. Okay, contohnya penjagaan untuk ibu dan anak, penjagaan untuk ketika remaja. Okay, pemakanan untuk ibu dan anak, pemakanan ketika remaja, pemakanan untuk warga tua, so on and so forth. Okay. And then spesifik untuk yang uniknya untuk program ni,
kita akan ada latihan industri yang lebih panjang compare to sebelum ni lah. Maknanya latihan industri kita akan diadakan di dalam waktu semester ke-8. Maknanya student akan pergi ke either pergi ke industri ataupun either pergi ke fasiliti KKM lah, di klinik kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah. Lagi satu, untuk makluman semualah, bila student dah graduate pemakanan di UPM, pelajar boleh mendaftar sebagai ahli pemakanan ataupun registered nutritionist di bawah akta lah. Sebab sebelum ni seperti yang Dr. Aina mention, terdapat a few profession yang telah digazetkan di bawah akta untuk didaftarkan. So maknanya program pemakanan di UPM merupakan salah satu program yang telah didaftarkan. Okey, maknanya bukan semua program pemakanan di Malaysia ni telah samsol didaftarkan di bawah akta inilah. So pelajar bila dah habis 4 tahun ni, pelajar boleh berdaftar di bawah akta lah dan didaftarkan sebagai registered nutritionist. Okey, terima kasih Dr. Wan, sangat clear ya. So in fact akta ni nanti bukan hanya untuk program pemakanan ya, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan untuk program sains kesihatan bersedia untuk memastikan semua graduan kita dalam Malaysia pun dalam proses pendaftaran untuk program bioperubatan, untuk program dietetik, pemakanan dan saya percaya KPP juga Dr. Saliza yang tertakluk kepada akta. So akta dipanggil Akta Sains Kesihatan tak silap saya. Betul ingat balik. Okey. Alright. So ramai yang bertanya tentang syarat kemasukan syarat kemasukan adik-adik boleh download daripada Encik Hakim ini brosur program Prasiswa Azhar, ada 2 gambar. So kat situ adalah syarat kemasukan yang spesifik untuk setiap program. Sila download dan sila hayati Alright. Okey, saya juga dimaklumkan pengarah pusat sains expert Dr. Marina ada di talian, ada di Zoom Selamat datang doktor, terima kasih join kita pagi ni. Okey. Alright, ni tanya tentang bioperubatan. Aina, ada 2 soalan ni Aina, mungkin nak tolong? Ya Dr. Nisa, saya ada. Okey, silakan. Pekerjaan dia yang Rina ada tanya ni pekerjaan seperti tadi lah yang mention tadi. Cuma saya sikit penambahan seperti yang Dr. Nisa mention earlier, program ni diakreditasi oleh IBMS lah, Institute Biomedical Science in UK. So maksudnya graduan-graduan daripada sains bioperubatan boleh bekerja di menggunakan degree ni untuk bekerja di luar negara lah, di Commonwealth punya countries. Kalau ada yang berminat untuk bekerja di luar negara, so kita diiktiraf untuk proceed lah, study or bekerja. Soalan lain mana? Soalan yang kedua adalah syarat dia. Syarat kemasukan adakah sama seperti medik? Saya rasa kita syarat lain lah Lain. Kita kalau dari segi pointer memang kita letak 3.0 kalau saya tak silap ke atas, walau bagaimanapun. Just to mention that kursus ni very competitive lah. Pengalaman sebelum ni bila kita pergi kepada screening untuk kemasukan pelajar, pelajar memang ada yang 3.9, 3.85, cut off point selalunya memang above 3.75 ke atas lah untuk bachelor sains bioperubatan ni. Tapi kita tengok kepada keadaan lah, ini based on experience sebelum ini. Walaupun kita letak di situ syarat minima adalah 3.0. So syarat-syarat lain saya rasa mungkin boleh rujuk seperti yang Dr. Nisa cakap tadi, di syarat kemasukan fakulti yang untuk SPM, STPM, lulus saya tak berapa ingat sangat. Kita minimum C macam tu lah untuk kursus biology especially. Yang interview kita memang tak ada lah so far. Okay. Alright, thank you Dr. Aina, very clear. So please download the what we call the brochure and have a look into the program that you are intended for.
Okey, ni ada soalan ni Cik Khairi sebelum saya move to nursing ya. Dia tanya apakah jenis soalan, bagaimana nak prepare untuk interview, ada tak negative marking ya, dan nak buat biomed dulu kemudian transfer program. Boleh tak? Okay, basically untuk this year punya temuduga, kita belum lagi decide what kind of question that kita akan tanya student. So dia anything possible lah at this moment. So negative marking kita tu pun kita tak decide lagi. So far macam last year kita tak ada buat negative marking. Previous year pun tak ada buat negative marking. Tapi kalau maybe untuk this intake maybe akan ada negative marking, instead kita belum decide lagi. Ya, memberi idea tu Khairi. Pelajar memberi idea. Beri idea dia. Okay. So ni juga yang tadi tu ya. Yang okey. Untuk pengetahuan semua, seat untuk program doktor perubatan ni very limited. Total seat adalah 100, 60 untuk aspal. So kalau let's say macam student nak mohon tukar program, usually kita tak akan accept lah, sebab seat yang kita ada tu tak boleh nak offer untuk tukar program. Okay, clear So which mean kena buat keputusan seawal boleh lah ya. Right. Okay, soalan popular ni Khairi, ada soalan bocor tak? Ni Facebook punya population tanya. Macam itulah macam saya cakap tadi, kita soalan every year kita usually kita kita akan tukar, kita akan kekal kepada satu bentuk soalan, tak ada. Kita soalan ni usually akan dibincangkan secara bersama oleh unit pendidikan perubatan Meriu. Diorang nanti diorang akan decide what kind of question yang kita akan tanya. So popular question, no such popular question lah. Sebab kalau program perubatan nak tanya soalan sama macam tahun lepas, dan susah lah. Betul So so kena tengoklah soalan-soalan contoh tu mungkin ada secara generik daripada universiti-universiti luar ya. Jadi itu mungkin boleh menjadi contoh lah untuk adik-adik semua. Saya rasa medik dah habis. So ni ada yang tanya untuk program KPP Wan. Ada tak peluang untuk bekerja di hospital? Mungkin Wan nak terangkan tentang klinik kesihatan mungkin? Dr. Wan ada lagi tak? Mungkin saya jawab dulu ya. Untuk sains untuk PKK tadi ya, bekerja di hospital biasanya kita berikan kepada dietitian lah. Kerana dietitian ni dia mengurus dan merawat penyakit menggunakan terapi pemakanan perubatan ya. Tetapi jika anda masih berminat lagi dengan pencegahan penyakit ya, ahli pemakanan masih perlu ditempatkan di klinik-klinik kesihatan ya, yang bertindak bekerja sebagai mereka yang merancang program ya. Tadi ada dengar kan Tuan kata untuk ibu dan anak, untuk pemakanan remaja. Jadi mereka-mereka ini, pegawai-pegawai pemakanan ini sangat-sangat diperlukan di klinik kesihatan bagi merancang program-program yang melibatkan pencegahan kepada penyakit untuk golongan ini. So para ahli pemakanan ya, nutritionist juga diperlukan di headquarters Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian pemakanan. Kita ada bahagian pemakanan di Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertindak dalam, kalau adik-adik ada dengar, National Health Mobility Survey, Malaysian Adult Nutrition Survey, Food Pyramid, pinggan makanan. Ini adalah hasil kerja yang diberikan ataupun yang dibangunkan oleh ahli-ahli pemakanan. Di mana kalian dikehendaki untuk menetapkan apakah keperluan pemakanan populasi rakyat Malaysia. Itu bezanya, betapa besar kerja dan tanggungjawab ya. Okey. Saya nak tambah sikit Dr. Nisab boleh? Silakan. Selain di bahagian pemakanan, pegawai pemakanan juga akan ditempatkan di FSQD, Food Safety and Quality Division, di mana mereka menetapkan polisi, kualiti. Contohnya kita ada on labeling, labeling, akuan pemakanan. So basically pegawai pemakanan juga mereka polisi untuk aspek pemakanan lah di bahagian FSQD, Food Safety and Quality Division.
So bukan sahaja di bahagian pemakanan tapi juga terdapat di bahagian kualiti, keselamatan makanan dan kualiti. Wan, kita juga ada graduan kita yang bekerja di Institut Sukan Negara kan? Ya, ada ISN, MKN, betul lah. Right, so tak semestinya di hospital ni maksudnya tak boleh nak kerja tempat lain. Anda juga masih terlibat dalam memberi kita panggil apa, recommendation berkaitan pemakanan untuk atlet yang berkaitan dengan kesihatan nanti. Alright, terima kasih Dr. Wan. Okay ni Khairi, very detail. Saya tak boleh nak jawab. Kenapa tak ambil average je SEM 1, SEM 2? Average macam mana ya? Average CGPA tu, average CGPA SEM 1, SEM 2 barulah dapat 3.75 tadi kalau average. Agaknya lah. Yalah, memang kita akan tengok average lah CGPA. Betul. Kita akan tengok CGPA untuk dipanggil first atau muda, kita akan tengok semester 1. Semester 1 bila dah final, kita akan tengok keseluruhan. Bila student dah complete first semester dengan second semester, kita akan tengok CGPA pula. Alright, saya harap menjawab soalan adik tu. Dan sekiranya dipanggil interview untuk perubatan, interview untuk dietetik, kejururawatan akan dipanggil juga? Ni Khairi. Medik, ni kat bawah Nur Fadlina, sekiranya dipanggil interview untuk perubatan, interview untuk dietetik, kejururawatan akan dipanggil juga? Biasanya macam ni lah, dia strategi dia pilihlah betul-betul mana yang nak. Tengok result, tengok check kemampuan, decide which one yang priority. Kadang-kadang minat tu betul tapi kita kena tengok juga keputusan, be realistic, sebab biasanya untuk program dietetik dan kejururawatan kita juga memanggil yang pilihan pertama. Kalau medik dah ambil yang pilihan pertama, kalau ada ruang untuk pilihan kedua, kita akan ambil lah, kita akan panggil. Terutama kalau yang memang result dia 4 flat. Kita memang panggil, tetapi biasanya kita memberi kepada pelajar yang membuat pilihan pertama. Tak kira dietetik, jururawat, begitu juga perubatan. Terima kasih Dr. Aina for joining us. Bila interview? Maybe untuk medik dalam bulan Mei tu Jun, Khairi? So far kita belum dapat notis lagi daripada bahagian akademik UPM. Usually dalam within tu lah Jun Julai lah, saya tak rasa Mei, Jun ataupun Julai. Jun tu Julai sebab Mei Raya kan. Alright. Saya ada 2 soalan untuk nursing. Boleh terangkan lebih lanjut tak untuk course nursing ni? Paramesh, please. Boleh Dr. Nisa. Secara keseluruhannya syarat kemasukan pelajar nursing dari program asasi, pointer kena at least 2.75 dan juga pelajar perlu mendapat kredit pada peringkat SPM dalam mata pelajaran sains, either salah satu either sains, biologi, kimia, fizik, sains gunaan dan matematik, either matematik moden atau matematik tambahan, dan juga dapat kredit dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia of course automatically kena kredit sebab itu syarat kemasukan University, dan MUIT sekurang-kurangnya kena dapat band 3 dan lulus temuduga dan lulus ujian saringan kesihatan. So ujian saringan kesihatan ke sini bermaksud pelajar sepatutnya tiada masalah kesihatan yang serius dari segi mental dan juga fizikal sekali. That means kecacatan anggota dan penyakit communicable disease. Psychologically kalau pelajar tu pernah ada masalah mental stress, so tak sesuai lah untuk masuk program ni. Sebabnya nursing ni kamu akan jadi jururawat yang menjaga pesakit. So program ni perlukan jururawat yang memang sihat keseluruhannya dari segi physical, mental, everything together. Dari segi khusus dia pula 8 semester untuk program ni, dan pelajar akan menjalani latihan klinikal daripada semester kedua sehingga semester ke-8. Latihan klinikal ni kita akan hantar pelajar ke hospital facility KKM. Sekarang ni banyak kita hantar pelajar ke Hospital Serdang dan kita juga ada hospital pengajar HPUPM dan ke klinik-klinik komuniti kesihatan yang terdekat. Keseluruhannya komponen-komponen dalam program ni semua
coverage yang lembaga jururawat perlukan, kita memang dah cover semua part dari segi asas perubatan, basic tingkah laku, program-program sains kejururawatan, dan pada tahun keempat kita juga ada pengkhususan elektif di mana pelajar boleh diberi choice sama ada mereka nak khusus dalam bidang perawatan kritikal atau perawatan komuniti. So di mana pelajar, kalau kita rasa pointer pelajar tu bagus, mereka boleh merawat penyakit pesakit kritikal, kita akan galakkan kamu ambil khusus ni. Dan di akhir 4 tahun, kami juga akan arrange hospital, sekarang ni Hospital Sime Derby kerap datang untuk interview pelajar tahun akhir. So kalau mereka rasa kamu memang berjaya dalam interview tersebut, di akhir 4 tahun lepas lulus pepergian profesional terus dah dapat peluang pekerjaan. Dan kebanyakan pelajar kita juga dapat peluang pekerjaan di Singapura, di negara luar. So memang jururawat ni ialah satu program di mana mengikut kajian rintis kita 80% pelajar memang dapat peluang pekerjaan di akhir program ni lepas jadi jururawat berdaftar, kerana pihak swasta, pihak kerajaan memang amat memerlukan jururawat. Itu saja saya rasa. Ada apa-apa lagi nak tanya tambahan? Okay, thank you Paramis. Saya rasa Okay, yang thanks, itu Doktor. saja dulu. Mungkin nanti pelajar dah mula panas ni, dah mula masuk sikit-sikit ya. Wan, macam mana nak jadi macam Dr. Rizwan ni? Pensyarah dalam bidang PKK. Ya. Soalan pelajar, bagaimana ya nak menjadi pensyarah dalam bidang PKK macam Dr. Rizwan ni lah. So nak jadi pensyarah, rasanya kena first degree tu kenalah nutrition, and then belajar habis dululah degree tu dulu, and then bila dah habis degree tu boleh start on continuing on master, PhD, dan bidang research kita masa time master dan PhD tu mestilah berkaitan dengan pemakanan. Okay, saya harap Amira jelas dengan jawapan tersebut. Skor dulu dalam bidang undergraduate, ya, fokus, dan insyaAllah kemudian sambung ke peringkat master dalam bidang pemakanan dan seterusnya PhD. Ya, okay. Right, nampaknya dah tak ada soalan. Kalau ada yang ingin bertanya secara live, saya mempersilakan adik-adik sebelum kita tutup program kita hari ini kepada all Zoomers, all Facebook live audience. Ya, maaf saya tak dapat nak buka kamera disebabkan my talian tak sangat bagus hari ini, tak tahulah. Ya. Okey. Ada lagi soalan? Ada apa-apa mungkin kata-kata dah wakil daripada adik-adik ni? Ya. Manalah? Ada yang nak bertanya? Okey. Kalau pensyarah dietetik pun sama ke? Sama juga laluan dia ya. Untuk menjadi seorang pensyarah, skor dulu dalam bidang undergraduate, bidang yang sama. Kemudian menyambung pelajaran di peringkat master dan PhD. Ya, ramai nak jadi pensyarah ni. Mesti pensyarah di Asper menunjukkan contoh yang baik ya, sampai inspired nak jadi seorang pensyarah. Okey, insya-Allah ya. Okey. Terima kasih atas soal. Oh, ada lagi ni baru saya nak tutup ni. Okey, cepat ya. 10.30 kita akan tutup. Okey, Khairi ni maknanya jika tak dapat 3.67 ke atas subjek untuk subjek bio pada SEM 1 adalah tidak layak untuk memohon medik. Okey, Khairi, very technical question ni Khairi. Kat mana saya nak baca soalan ni? Okey, saya bacakan dekat Alia, dekat chat. Ya, maknanya jika tak dapat 3.67 ke atas untuk subjek bio, pada SEM 1 tidak layak untuk memohon medik. Secara teknikalnya memang tak layak lah. Syaratnya jelas, dia kena 3.67 minimum dan 3.75 PNGK. GPA. Okay. Right. Ni yang tadi Cik Khairi dah jawab. Tajaan GPA peluang tinggi nak dapat medik. Generally no. It all depends on your requirement and also pass the interview. To be called for interview and pass the interview. Ya, terima kasih Facebook. Okay, ni student dapat 4 flat dan choose medic and dietitian. Will she be called for both interview?
Yes, generally macam itulah. Kita akan panggil untuk interview. Untuk 4.00 je kita bagi keistimewaan untuk kita panggil kedua-dua interview. Apa saja interview, apa program saja yang diminta kita panggil lah interview. Even veterina, apa saja ya. So kita ada pengalaman lepas di mana pelajar tersebut for flat. Saya nampak dia minta dietitian, minta nursing, minta medik, minta vet. Semua panggil interview. Sangat busy dia. Dan akhirnya dia dapat mana tu saya tak berapa ingat lah. Okey, ni bolehkah doktor bagi advice untuk persiapan sebelum interview? Bidang mana? Kalau dietetik, persiapan dia adalah memahami betul-betul minat dan tujuan kenapa anda ingin memilih bidang tersebut. Itu adalah persiapan yang paling utama kalau bercakap dari aspek dietetik. Mungkin nanti nursing boleh share. Yang kedua, jelas dengan minat anda. Betul ke nak merawat pesakit atau sebenarnya minat nak makan? Minat menyediakan makanan, minat nak makan, suka makan. So that's not the reason why you need to be in the program. So tanya, kenapa anda ingin berada dalam program? Lihat diri anda untuk tempoh 5 tahun akan datang. Dan of course, memastikan semua keperluan sebelum interview itu dapat dipenuhi. Ada yang semangat nak datang interview tapi tak hantar video. Ada yang semangat nak datang interview tapi tak jawab soalan. So benda-benda itu merupakan prasyarat atau kita panggil komitmen yang pelajar-pelajar lihat, yang pelajar-pelajar tunjukkan. Okay, itu dari aspek dietetik. Dr. Z, ada lagi tak untuk persiapan interview kepada dietetik ni? So far kalau tu dari segi mental, apa orang kata, persiapan daripada mental Dr. Nisa. Dan language sebab dalam interview tu nanti akan memainkan peranan lah sebab soft skill ataupun communication skill yang kita akan lihat yang mana pelajar lancar untuk bercakap bahasa Malaysia dan juga bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Betul. Okay. Sebab dietitian ni kerja utama dia bercakap je. Memberi advice. Okay, itu dari aspek dietetik. Cik Khairi untuk medik 1 atau 2 tips pengalaman lepas. Untuk program review lagi. Dia basically sama macam apa yang Dr. Nisa dah cakap, macam Dr. Zalina dah cakap. Basically semua sama. Cumanya untuk apabila kita nak mohon tu decide betul-betul sama ada kita yang memang betul nak program ni ke ataupun parents kita yang suruh kita minta. Untuk medik kalau parents suruh minta, saya rasa better bincang balik dah dengan parents. Kalau tak minat kat program lain tapi parents pula suruh masuk medik, bincang balik. Sebab kita ada case yang student tak boleh nak perform sebab dia memang pada asalnya memang dia tak ada hati pun sebenarnya untuk program medik ni sebab just parent dia yang suruh masuk. So itulah. Okay, Khairi, ni ada lagi soalan daripada Fadlina. So kalau kata pointer, saya bacakan ya. Maaf bertanya, tadi ada sebut secara teknikal kalau tak lepas pointer. Okay, dah jumpa tak lepas pointer. Okay, untuk second roundnya interview, usually bahagian akademik UPM akan alertkan fakulti lah. Bagi akademik UPM akan contact, akan maklumkan berapa bilangan student yang dah lepas syarat untuk fakulti panggil temuruga. So kita akan tunggu update daripada bahagian akademik UPM lah. Okay. Thank you very much. Sudah jawab saya rasa. Jika tak dapat jika dapat 4 flat dan lulus interview tak lulus interview medik, boleh terus dapat biotech. Yang ni kita technically macam tu lah kot. Dia subjektif sebenarnya. Subjektif. Kalau biotech tu still kosong, dia akan ambil lah. Tapi saya rasa 4.0 kalau tak dapat medik rasanya tak ada masalah dengan program lain. Biasanya lah. Okay. Khairi ni ada lagi soalan akhir ni. I mean bio lagi ni. Tengok soalan last two question please. Siap dah kenal nama Cik Khairi ni. Tadi Cik Khairi sebut PNJK tu dilihat average 2 semester. Jadi untuk grab subjek bio untuk setiap SEM mesti A atau average 2 SEM juga. 2 SEM. 2 SEM. Okay. Dia 2 SEM.
Okay, terima kasih. Okay, if after graduate from nutritionist, can the graduate pursue MBA? I believe MBA stand for Master in Dietitian. Okay, untuk dietitian di Malaysia, kita tak offer at master degree level. Maksudnya master by profession tu tidak ada. Melainkan di luar negara adalah. Dan di Malaysia untuk menjadi seorang dietitian, kita melihat kepada first degree requirement. Untuk pendaftaran nanti, biasanya dia bergantung kepada ijazah pertama. Ya, melainkan untuk menyambung di luar negara tu cerita kedua lah. Tapi buat masa ini ketetapan di Malaysia pertama, jika ingin menjadi seorang dietitian atau ahli pemakanan, dia melihat kepada ijazah pertama, iaitu first degree yang sekarang ni. Yang kedua, jika nak sambung degree in dietitian, kita tak ada di master by profession. I mean like master yang melatih macam undergraduate level, kita tidak ada. Yang ada hanyalah master by research. Clinical nutrition, even kalau ambil degree in clinical nutrition, belum tentu lagi boleh menjadi seorang dietitian. Ya, kerana akta menyebut adalah mereka yang mempunyai first degree dan tertakluk kepada requirement latihan internship tersebut. Ada jumlah jam dia, sekurang-kurangnya kalau di UPM kita buat internship selama 1,200 jam. Ya, dalam bidang clinical, community dan food services. Okay, so saya harap menjawab. The student with better SPM result or higher pointer will be prioritized for both the interview and final intake. To call for interview, if we're talking about dietetic program, yes, we look into the pointer, the SPM, but the performance during the interview is very individual and very subjective at that time point. Ya, yeah? Betul Cik Khairi? Ya. Untuk macam saya cakap tadi, untuk program doktor perubatan, syarat untuk pelajar ni ke peringkat saringan seterusnya adalah melepasi syarat-syarat yang saya sebut tadi. So selepas melepasi syarat tu, CGPA ataupun grade tu semua kita dah tak tengok. Kita akan tengok performance semasa saringan seterusnya. Ya, betul. Samalah untuk program. Sebab tu kita panggil untuk interview. Ya. The reason why we call for interview because we wanted to see is a real minat. Dan kalau perasan, semua adalah melibatkan bidang klinikal. Kalau you all perasan kan, medik, dietetic, nursing. Ya, sebab klinikal ni memerlukan empathy, patient, semangat, kesabaran, integrity. Banyak benda lah kalau saya nak line out. Bukan program lain tu tak perlu. Ya, tetapi nature of the program untuk klinikal ni, sebab dia perlu berada di hospital. Kalau nursing bermula tahun pertama, kalau dietetic bermula the whole 1 year in final year, kalau medik bermula tahun ketiga dan seterusnya. Ya, jadi komitmen tu berbeza. Tahun 3 dan seterusnya. Jadi komitmen tu berbeza. Untuk saintis bukan kata tak perlukan semua tu, perlu. Namun dia boleh dibentuk sepanjang program. Tapi untuk klinikal ni kita kena make sure dia memang minat dari the first day they come. Ya. Okay, dietetic ada second interview ke? Special case, bukan special case, adalah selected case. Tapi generally we only have one. Maksudnya memang tak adalah, kita tak buka second interview. Nak sambung belajar overseas kalau ambil bioperubatan, there's a lot of opportunity. Make sure you score in your undergraduate degree. Once you score, you should be able to continue anywhere in the world. Okay. So good luck semua. Kita dah ada 5 minit lagi. Saya nampak Dr. Marina. Terima kasih Dr. Marina atas kita panggil apa ya, peluang yang diberikan untuk mengenali adik-adik di ESPA. Jika Dr. Marina ingin memberi sepatah dua kata, dipersilakan. Kalau adalah. Okay. Ya, ini sebab it's very informal, jadi kalau saya panggil tiba-tiba tak ada tu saya faham. Ya, kadang-kadang kita Sabtu Ahad program macam ni online, bila tak ada dedicated spesifik, kadang-kadang kita pun mungkin ya online semua faham. Okay. So saya kira dah tak ada apa-apa ni Khairi. Pesanan dari saya sebelum saya serahkan balik kepada Encik Khairi, dan kalau ada penyelaras-penyelaras nak chip in, silakan. Ya, tapi untuk saya all the best buat pilihan yang betul. Pilihan tu mestilah datang dari diri sendiri, maksudnya minat. Namun minat juga belum mencukupi. Tanya diri, melihat juga kepada kelayakan yang ada sekarang. Make a realistic decision because this is your future. And of course, hope to see you all in October with us at Faculty of Medicine and Health Sciences.
With that, thank you very much. Selamat menjalani ibadah Ramadan kepada mereka yang menyambutnya. Ramadan Karim and Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Khairi, saya serahkan kepada penaja. Okey, terima kasih Profesor Mahalia Dr. Barakatul Nisa, Timbalan Dekan Akademik Sains Kesihatan dan Haiwan Pelajar untuk sesi penerangan yang panjang lebar saya rasa. Saya harap semua pelajar, calon-calon pelajar telah mendapat idea program mana yang nak pilih tu. Saya pun dah tak ada apa lagi dah nak dicakap. So kita ucapkan semoga pelajar semua dapat apa program yang nak dimohon dan kita akan jumpa lagi di sesi temu juga ataupun di semasa semester bermula in Oktober 2021 lah this year. InsyaAllah. Last kali saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya walaupun awal lagi. That's all. Thank you very much. Thank you. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, bye.